Seterusnya, babu syuruti sihhati shalah. Bab syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang. Tadi syarat wajib ni syarat sah. Wa ma'na syuruti sihhati shalah, makna syarat sah sembahyang ay la tasihhu salatu illa idza tawaffarat hadhihi syurutu. Tidak sah sembahyang kecuali jika sempurna syarat-syarat ini. Min bidayati salah, daripada awal sembahyang hatta nihayatiha, sehingga akhir. Bukan lepas sembahyang baru tahu sah. Sah tu kena awal sampai akhir. Kena pastikan syarat tersebut ada daripada awal sampai akhir sembahyang. Wahia sab'atun. Syarat sah ada 7. Syarat wajib ada apa tadi? 6. Ya. Asyartul awal, syarat yang pertama, dukhulul waqti, masuk waktu. Ay la tasihhu salatu illa ba'da dukhulil waqti. Tidak sah sembahyang kecuali selepas masuk waktu. Yakinan, secara yakin masuk waktu, au zannan, atau secara sangkaan, bil ijtihad, dengan cara diijtihadkan. Okey, cara ijtihad. Jadi kalau kita sembahyang sebelum masuk waktu boleh tak? Kita tidur-tidur. Kita tidur, lepas bangun tidur tu, kita pun bangun. Kita pun bergegas-gegas ambil waktu nak sembahyang. Sembahyang asar. Sebab nampak gelap kan. Hari dah gelap. Nak musim hujan kan. Musim hujan. Kita pun takut masuk maghrib, kita pun sembahyang sembahyang asar. Tiba-tiba orang baru zang. Lepas kita solat tu atau tengah sembahyang tu, orang baru azan asar. Macam mana nak buat? Sembahyang tu jadi macam mana? Sah tak sembahyang tu? Ni kalau soalan periksa keluar, nak jawab ke mana awak ni? Awak bangun dengan tergesa-gesa, awak bangun. Awak pun ambil wuduk semua, sembahyang. Tengah-tengah sembahyang asar ni. Sebab waktu gelap kita pun tak tengok jam, kita tengok gaduh-gaduh. Kita pun kepala pun pusing-pusing lagi, ngantuk lagi. Kita pun sembahyang. Tengah sembahyang, orang baru bang asar. Macam mana? Nak buat macam mana? Sembahyang tu sah tak? Nak teruskan ke macam mana? A, teruskan dan sah kerana telah masuk waktu. B, batalkan, berhenti ataupun batal. C, apa dia? Tukar niat jadi sunat. D, tiada di atas. Contohlah. A, B, C, D. Batal. Lagi? Ada orang kata B. Lagi? Ada orang kata lain? C, tukar niat jadi sembahyang sunat. Lagi? Ada jawab D. Siapa jawab D? Kalau D saya tak tahu, jelas memang betul jawapan tu. Kalau ada D saya tak tahu, contohnya awak jawab D, tak boleh kata salah. Awak tak tahu sungguh. Tiada di atas tak. Kalau betul-betul tak ada jawapan, baru D tu betul. Kalau ada jawapan, D takkan jadi betul. Apa nak buat? C. A ada A. A. Kenapa A? Mana boleh tak tahu? Kita pilih tu, kita kena tahu kenapa kita pilih. Itu pilihan kita kan? Pilihan kita. Dia yang memilih untuk poligami. Pilihan kita kan? Suka lalu awak buat ni. Marah dia. Ini bukan takdir Tuhan, ini pilihan dia. Sedap cakap. Awak jawab mana dia?
Jawapannya ialah sembahyang dia batal, tidak sah. Kerana daripada awal dia tidak sembahyang dalam keadaan yakin masuk waktu. Apatah lagi zon dengan cara ijtihad. Jadi sembahyang terus begitu tanpa dia tengok waktu tu tak boleh. Dia kena pasti masuk waktu dulu. Okey. Anda kata, oh ni gelap ni, hari tengah hujan. Macam bila gelap? Kemarin dulu. Tak. Hujan je. Dia pun bangun daripada tidur, kejut. Dia pun terus sembahyang asar. Sembahyang asar. Sahaja usolli fardal asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kemudian tengok lepas tu rupanya orang azan. Azan apa? Azan isyak. Kan azan maghrib, azan isyak. Maknanya tadi dia sembahyang asar waktu apa? Waktu apa? Waktu maghrib. Sah tak sembahyang dia? Sah tak sembahyang dia? Kita buat ABCD. Kau ada sikit tak jawab ni? Jawapannya sah, tidak sah, atau apa ni? Sah tapi sunat ganti. Contohlah. Sah dan sunat ganti. Sunat ulang lah. Lepas tu D tiada di atas. Sah tak? Tak sah. Kenapa tak sah? Orang ni benda masalah biasa-biasa ni. Awak dah tahu ni. Berlaku dalam diri awak ni. Si sah dah sunat ulang tu. Sah tapi sunat ulang. Bukan sembarangan nak ulang-ulang ni. Saya rasa kalau jawab gini ramai dak luluh ni. Soalan periksa beginilah. Soalan saya buat lah. Ini awak tak boleh nak reka-reka ni. Sebab tu kena belajar beri perhatian. Fiqh dia kefahaman. Siapa kata A angkat tangan? Sah. Siapa kata? Angkat tangan. Apa kata? Seorang je? 2 orang? Ramai sikit, 3 orang. Okay. Siapa kata B tidak sah? Angkat tangan. Ramai kata tidak sah. Siapa kata C? Sah tapi sunat ulang. Siapa kata C? Tak ada. Siapa kata D? Ada juga kata D. Aduh. Okey, yang kata tak sah, kenapa tak sah? Sebab habis waktu. Yang kata sah, kenapa kata sah? Yang kata sah, kenapa kata sah? Kenapa kata sah? Sebab sedap. Sos cili. Kenapa kata sah? Cakap kuat sikit. Kenapa? Express yourself. Cakap. Ni senyap belaka ni. Kalau saya kelas fakulti lain, direct soalan tanya. Siapa nak jawab? Kenapa kata sah? Apa nak angkat? Kenapa kata sah? Cakap lah. Tak tahu saja. Nak lain daripada orang lain. Orang lain pilih B, kita pilih A. Siapa yang kata sah tadi? Kenapa kata sah? Mana? Ada kat tangan tak di sini kan? Kenapa kata sah? Ya. Kenapa? Kenapa sah? Solat dia siap dah lah. Yalah. Betul? Jadi maknanya dia qada bagi sembahyang yang telah habis waktunya.
Jawapannya semayang itu sah. Oh, pelik ke? Pelik ke? Tak pelik. Maknanya asas kefahaman tu tak tahu gitu. Semayang dia sah, apa masalahnya? Dia semayang luar waktu. Luar waktu, habis waktu, ia jadi qada bagi semayang sebelumnya. Tahu tak? Dia jadi qada bagi semayang sebelumnya. Yang tak bolehnya semayang awal waktu. Semayang waktu tak boleh sebab waktu belum masuk. Tapi bila waktu telah masuk waktu dia. Walaupun habis waktu itu, dia tetap menjadi qada kepada sebelumnya. Kan awak qada kan masuk waktu. Syarat masuk waktu ni, syarat dia tak ada kata keluar waktu, syarat masuk waktu. Bukan keluar waktu. Bukan dalam waktu. Kalau dalam waktu tu menentukan dia qada ataupun dia adaan. Tapi qadaan dan adaan ni tidak syarat. Masa niat sebut pun tak syarat. Jadi bila masuk waktu, masuklah waktu semayang tu. Habis waktu tu ada lagi. Tapi waktu qada panggil. Faham tak? Jadi ramailah yang dapat kosong markah. Ada markah situ. Okey. Seorang tu masuk dia kena takak di Israel. Katanya kena penjara. Israel takak dia. Penjara. Dia masuk hari apa? Hari Ahad. Masuk hari Ahad. Maknanya ditakak dia sebelum subuh dia kena tangkap lah. Tak? Maknanya waktu malam, tengah malam dia kena tangkap hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari Khamis dia dibebaskan. Jadi dia tangkap, dia masuk dalam penjara. Dalam penjara gelap gelita, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Jadi dia ada air untuk ambil air semayang. Lepas tu dia ada pakaian yang bersih lah. Jadi dia pun duduk dalam tempat tu. Dia pun semayang berdasarkan ijtihad dia. Ijtihad dia. Sebab dia tak ada waktu, jam semua tak ada. Maka dia semayang ikut ijtihad dia. Dia semayang lah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak hari Ahad. Isnin, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Selasa, Rabu, Khamis dia keluar. Masa dia keluar tu dia dapat tahu, masa dalam dia penjara tu, kan dia tak ada masa jam kan. Dia ijtihad dan dia buat jangkaan bila masuk waktu. Tiba-tiba nyatalah kepadanya bahawa sepanjang dia duduk dalam penjara, dia telah semayang awal daripada waktunya. Dia penjara semayang selama 4 hari kan? Betul tak? 4 hari ni. Jadi keluar hari Khamis, dia tengok balik. Aku semayang sebenarnya masa dia ijtihad tu, masa dia sakit, dia semayang waktu. Tak masuk subuh dia semayang dah. Sebab gelap gelita. Tak masuk zuhur dia semayang dah. Tak masuk asar dia semayang dah. Jadi semayang yang dibuat sepanjang 4 hari ni, sepanjang 4 hari ni, rupa-rupanya berlaku di luar waktu, di sebelum masuk waktu. Maka dia kena qada lah semayang dia tak? Betul tak? Berapa hari dia nak qada? Berapa hari dia nak qada? Soalan, berapa hari dia nak qada? Berapa hari dia nak qada? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Lepas tu dia bagi sebab. Angkat tangan. Berapa hari nak qada? Faham soalan saya tak? Faham tak? Berapa hari dia kena qada? Siapa nak jawab? Tak semangat belaka ni. Awak nak belajar tak murid? Oh puan ni, mana ni? Jadi berapa hari dia nak qada? Berapa waktu dia nak qada? Nak kira waktu pun boleh.
Mana 4 dapat 16 waktu dah. 4 dapat pada 5 20 waktu. Berapa hari dia nak qada? A, B, C. A 4 hari. B tak perlu qada. C apa lagi ya? Apa 1 2 3 separuh 2 hari lah kita kata 2 hari. D dia ada di atas. Dia ada. B tak perlu qada. Dia kata A. D dia ada di atas. Apa lagi? B tak perlu qada. Sepanjang kalau tak masuk waktu mana kena qada lah. Apa darurah tak kira dulu tak darurah ni. Dia dah selamat dah kan. Apa dia? A B C D. A 4 hari. Siapa kata 4 hari angkat tangan? A 4 hari qada. Tak ada. La haula wala quwata illa billah. Siapa kata B tak perlu qada? Aman. Tak ada. Dah akad dah. Lagi. Siapa kata C 2 hari? Seorang dia tak. Siapa kata D dia ada di atas? Jadi jawapan ni apa? Jawapan sebenar apa? Tak dia tanya A tak jawab. Jawapan sebenarnya ialah D. Dia ada di atas. Tak, atas tu bukan jawapan dia. Jawapan dia apa lagi? 5 hari. Cepat, siapa tahu jawapan dia? Kena beri hadiah kan? Nak beri hadiah apa ni? Siapa boleh jawab? Tak ada boleh jawab seorang betul. Allahu Akbar. Ulang soalan pula. Tak ada khabar awal tadi. Dia masuk penjara. Dipenjarakan oleh rejim Israel dalam penjara yang gelap, tidak tahu waktu. Sejak daripada hari Ahad setengah malam. Makna subuh Ahad tu dia wajib dah semayang lah. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ni tengok ni. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis tu dia keluar. Jadi sepanjang dalam waktu tu dia semayang berdasarkan ijtihad dia. Ijtihad makna dia rasa masuk subuh dah dia semayang subuh. Rasa masuk zuhur dah semayang zuhur. Rasa masuk asar dah semayang asar. Bila keluar hari Khamis tu, patut ni jawab 5 tak? C ni 5. C ni 5. 5 hari. Mana sabar sikit. Mana? 5 hari. Okey. Bila hari Khamis dia keluar tu, dia dapat tahu bahawa sebelum ni sepanjang 4 hari dia duduk dalam penjara tu, dia telah semayang awal waktu. Subuh tak masuk lagi semayang dah. Zuhur tak masuk lagi dia dah semayang. Asar tak masuk lagi dah semayang. Sebab apa? Sebab dia tahu waktu kan. Waktu gelap. Jadi dia ijtihad dan dia anggarkan sahaja. Jadi berapa hari dia kena qada? Berapa hari? 5 hari, 3 hari, 4 hari. Tak ada orang jawab betul ni. Kalau bijak sikit bijak belaka. Tapi kalau awak geliga, awak boleh jawab dah kan. Berdasarkan maklumat-maklumat yang telah diberikan tadi. Apa dia? Benda ni. Apa hari? Sehari. Ya, pandai sehari. Cerita kenapa sehari? Cerita. Hari pertama solat semua tak sah. Okey. Waktu kedua dia kira qada hari pertama. Kemudian hari ketiga qada hari kedua, hari keempat qada hari ketiga. Jadi dia kena qada sehari saja.
Ada juga yang faham betul. Ada juga yang faham betul Baru fikir ke lama dah fikir? Oh, fikir. Bagus. Sehari je kau tu. Kan sebut dah tadi kan. Kalau boleh gunakan maklumat tu, boleh faham soalan ni. Kau tu sehari je lah. Faham tak belakang tu? Kenapa sehari? Kena ulang balik soalan. Faham tak kenapa sehari ni? Belakang ni perempuan, faham tak kenapa sehari? Faham tak kenapa sehari aja? Faham? Jadi dia kena qada sehari sahaja. Hari yang lain tu sah dah. Sebab apa? Sebab dia ganti semayang ni. Sebab yang tak boleh sebelum masuk waktu. Sekarang ni semayang pada hari kedua memang telah masuk waktu bagi semayang dulu. Faham tak? Cuma yang tak sah hari apa? Hari apa yang tak sah? Hari apa? Hari Rabu lah. Hari ni ganti hak ni, hak ni ganti hak ni, hak ni ganti hak ni. Jadi yang tak semayang lagi hari Rabu lah. Dia kena qada sehari sahaja. Kalau awak faham fiqh menarik, awak je mengantuk. Patut orang semangat mengaji fiqh ni. Okey. Jadi selesai. Syarat pertama ialah masuk waktu. Maratibu ma'rifati dukhulil waqti sittah. Martabat mengetahui masuk waktu ada 6. Cara nak kita masuk waktu tu ada 6 cara martabat kedudukan. Pertama, imkanu ma'rifati yakinil waqti. Mampu mengetahui yakin masuk waktu ka ghurubi syamsi, seperti tenggelam matahari. Kita tahu sendiri dengan cara kita saksikan waktu masuk. Maghrib masuk macam mana? Kita tengok matahari tenggelam. Yakinlah, itu yakin yang kita dapat sendiri. Itu darjat yang pertama. Yang kedua, wujudu mukhbirin an ilmin. Ada orang yang memberitahukan berdasarkan ilmu. Kita tak tahu masuk maghrib dah, tapi ada kawan kita, dia kata dan dia memang yakin dan dia tahu bahawa maghrib telah masuk. Kita dapat berita masuk waktu daripada orang yang menceritakan berdasarkan ilmu yakin. Itu darjat kedua. Yang ketiga, as-sa'atul mujarrabah. Jam yang mujarrab. Jam mujarrab ni jam yang dipercayai lah. Jam. Sebab apa? Ada juga jam yang tidak boleh dipercayai. Betul tak? Awak beli jam kat kedai tepi jalan. Jam Rolex harga RM10. Rolex harga RM10. Jadi jam, awak tengok jam masuk dah ni, masuk dah. Rupanya tak masuk lagi. Jadi jam yang dipercayai lah. Itu darjat ketiga tu. Awil muadzinu thiqatu fil ghaib, ataupun muazzin yang dipercayai ketika ghaib. Ghaib ni ketika mendung. Kita dengar suara azan. Kita tahu masuk waktu dengan dengar azan. Yang keempat, imkanul ijtihad. Mampu untuk ijtihad. Minal basir, bagi orang yang boleh melihat, boleh ijtihad. Bagi orang yang boleh melihat, bihirfatin, ijtihad dengan hirfah. Hirfah ni makna pekerjaan, au nahwiha, atau seumpamanya. Dia ada mata, dia boleh melihat, tapi dia tidak ada cara untuk mengetahui waktu yang di atas. Dia tak boleh tengok matahari, dia tidak ada orang beritahu masuk waktu, dia tidak ada jam untuk dia tengok waktu, tapi dia boleh ijtihad dengan cara bekerja. Bekerja macam mana? Contoh, dia duduk ni, contoh samalah, kita kata duduk tempat gelap. Dia tahu biasanya kalau, ataupun duduk di rumah yang apa nama ni, yang tertutup ke macam mana, kena kurung kat rumah. Tapi dia tahu kalau dia dapat jahit sehelai baju, dia ambil masa. Maknanya kalau dia dapat jahit antara waktu maghrib dengan isyak contohnya, kalau dia boleh selesaikan jahit selai baju, maknanya masuk waktu isyak. Faham tak? Jadi dia boleh buat ijtihad dengan cara pekerjaan dia. Contoh orang tu, dia uli tepung. Dia kalau tempoh dia uli tepung ni, biasanya tempoh masuk waktu isyak dah. Kalau dia start maghrib, masuk waktu isyak. Jadi dia buat pekerjaan tu sebagai ijtihad untuk menentukan masuk waktu. Faham tak ni? Ni kalau tak ada
tak ada apa-apa yang ke atas ni lah, dia tak ada tanda-tanda yang ni, tidak ada alat-alat macam ni, maka caranya dengan ijtihad dia, dengan cara dia tengok. Biasanya dia kait baju ataupun dia jahit ni ambil masa berapa jam. Dia kan, kalau selesai tu maknanya tengoklah waktu ni pukul apa, selesai berapa helai baju, berapa jam. Kalau selesai masuk waktu seterusnya, dia boleh semayang. Itu darjat yang keempat. Yang kelima, imkanul ijtihad, boleh berijtihad minal a'ma, daripada orang yang buta, bihirfatin, dengan pekerjaan. Tak dia orang melihat, orang yang ada penglihatan, ni orang buta. Orang buta, contoh dia kait dia buat bakul kan. Bakul biasa dia boleh buat 3 biji dalam masa 2 jam. Maka kalau dia semayang, dah selesai 3 biji, masuk dah waktu satu lagi contohnya. Maka dia boleh ijtihad dengan cara pekerjaan. Hirfah ni makna pekerjaan. Yang keenam ialah darjat keenam, taklid. Taklid ni makna dia percaya betul-betul. Kawan dia tak tahu, dia pun tak tahu kok. Dia taklid. Okey. Macam mana cara ni? Tengok ni nombor 1, ni nombor 1. Nota kaki. Fasahibul ula, orang yang pada darjat pertama, mukhayyarun, diberi pilih, bainaha, antara darjat yang pertama, wa bainas saniyah, antara yang kedua jika didapati. Orang pertama ni dia boleh sendiri tengok masuk waktu atau tidak. Dia boleh pilih untuk tengok sendiri ataupun dia boleh dengar orang yang memberitahu dengan yakin. Maknanya dia boleh turun satu darjat. Okey. Wa illa, jika tidak, bainaha wa bainas tsalitsah in wajadat. Orang yang pertama boleh pilih juga sama ada hak ni ataupun yang kedua kalau ada. Kalau tidak, dia boleh pilih yang ketiga kalau ada. Kalau tidak, dia boleh pilih yang apa nama ni? Boleh pilih kalau dia adalah, kalau tidak antaranya dan antara yang ketiga. Kalau tidak antaranya dan antara keempat. Kalau tidak, dia pilih antara yang pertama ataupun kedua. Kalau tidak ada yang kedua, dia boleh beralih kepada pilihan yang ketiga. Kalau tidak ada yang ketiga, dia boleh pilih pada yang keempat. Maknanya dia ijtihad dengan cara apa? Dengan cara pekerjaan. Pekerjaan. Okey. Sahibus tsaniyah, orang yang duduk pada peringkat ini, dia tak mampu tahu alamat dengan diri sendiri. Dia hanya mampu dapatkan maklumat dengan orang lain yang menceritakan berdasarkan ilmu. Orang yang duduk pada darjat ini, wasahibus tsaniyah la ya'dilu lima tahtahu. Orang yang kedua, dia tidak boleh ambil yang ke bawah ni. Tidak boleh ambil yang ke bawah ni, tak boleh. Wa sahibu tsalitsah mukhayyarun bainaha wa bainal ijtihad. Yang ketiga, dia boleh pilih antara dia ataupun ijtihad. Samalah ni ijtihad. Wa sahibu rabi'ah, yang keempat, la yuqallid. Tidak boleh taklid. Jadi yang ketiga keempat ni sama dari segi ijtihad, cuma ini orang yang melihat. Yang kelima ialah orang yang buta. Yang keempat, orang yang keempat ni dia tak boleh nak taklid orang. Sebab apa? Sebab dia mampu ijtihad, dia tak boleh taklid. Yang kelima, boleh pilih antara dia ijtihad dan juga taklid. Nampak tak? Saya ulang balik ni. Kalau orang darjat ni kurang penting, tapi kita nak tahu hukum fiqh. Orang yang pada darjat pertama, dia boleh pilih antara dia sendiri tengok alamat masuk waktu ataupun dia dengar perkataan orang yang dipercayai kalau ada. Kalau tidak, dia boleh pilih untuk melihat kepada jam ataupun dengar muazzin. Kalau tidak, dia boleh juga untuk ijtihad. Dia ijtihad sendirilah maksudnya, ijtihad sendiri. Adapun yang kedua, orang yang dapat dengan cara pemberitahuan orang yang berdasarkan ilmu, sahibus saniyah, dia tidak boleh beralih kepada yang bawah. Dia hanya kena percaya kepada orang yang memberitahukan dengan yakin dengan ilmu.
Adapun yang ketiga, dia boleh antara dia berpegang dengan alat yang dia jam tersebut ataupun dia ijtihad. Yang keempat, tak boleh nak taklid, tak boleh. Tapi yang kelima boleh taklid. Dekat mana ni? Di sini. Faham tak ni? Awak boleh tengok matahari. Makna awak boleh tahu yakin masuk waktu dengan diri awak sendiri. Wajib ke awak pergi tengok matahari? Tak. Awak boleh berpegang dengan orang beritahu masuk waktu dah ni. Ataupun awak dengar orang azan, muazzin azan. Faham tak? Jadi awak boleh berpindah daripada hak ni kepada hak bawah. Adapun awak tak tahu waktu, awak dengar pemberitahuan daripada orang yang ada ilmu yakin. Kalau gitu awak tak boleh, awak kena nombor 2 ni, dia tak boleh turun ke bawah. Nombor 3, dia boleh turun kepada ijtihad. Nombor 4, tak boleh turun pada taklid. Nombor 5, hanya saja nombor 5 boleh turun pada taklid. Sebab apa? Sebab dia buta. Dia buta. Kerana ada kebarangkalian sebab dia salah, maka boleh dia taklid. Okey. Masailu fi dukhulil waqti. Masalah-masalah pada masuk waktu. Pertama, lau hajama ala solah. Kalau seorang itu menerpa solat. Tahu menerpa? Hujung ni makna terkam. Dia bangun sembahyang terus. Makna ada wuduk lah. Macam tak dia bangun-bangun tidur dalam keadaan pening-pening dia ambil wuduk sembahyang. Dia tak tengok masuk waktu ke tidak. Itu makna hajama. Hajama ni makna menerkam, menerpa. Menerpa ke sembahyang. Bidun ijtihadin, tanpa dia ijtihad fi dukhulil waqti. Dia tengok masuk waktu tak masuk waktu. Fama hukmu salati, apa hukum sembahyangnya? Jawapannya la tasihhu salatuhu, sembahyang tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, walaupun berlaku dalam masuk waktu, li adamil jazmi bin niyah. Orang ni memang orang ni kena tak sah sembahyang. Tadi kalau kita kata sah tu, kalau niat dia tak tengok waktu tapi dia fikir ingat-ingat masuk waktu tu. Kalau seseorang tu memang bangun, dia terus sembahyang je, tak tengok pun waktu masuk tak waktu, tak ijtihad pun, jawapannya sembahyangnya tidak sah walaupun solat dia dalam waktu. Kan sembahyang dalam waktu kan? Kenapa? Kerana niat. Niat sembahyang ni mesti dia yakin bahawa sembahyang dia sah, baru dia boleh sembahyang. Sembahyang itu dikira sah. Dia kena yakin bahawa sembahyang dia berlaku dalam keadaan sah. Kalau dia sembahyang dalam keadaan dia tak yakin, aku masuk waktu tak masuk waktu ni, boleh ke tak? Dia akan merosak pada niat, jazam pada niat. Maka kerana itu tidak sah sembahyangnya walaupun berlaku dalam waktu sembahyang. Li'adamil jazmi bin niyah, kerana tidak ada jazam, putus pada niat. Yang kedua, lau salla ba'da al-ijtihad. Kalau seorang tu sembahyang selepas ijtihad, lepas dia ijtihad, dia tengok masa dia masuk hutan gelap, dia pun tengok-tengok ni masuk dah zuhur kot. Dia sembahyang lepas ijtihad. Summa tabayyana annaha kharijul waqti. Kemudian dia nyatalah sembahyang itu luar pada waktu sembahyang. Fama hukmu salatihi, apa hukum sembahyangnya? Fihi tafsil, ada huraiannya. Pertama, idza waqa'at qabla dukhulil waqti. Kalau berlaku sembahyang sebelum masuk waktu, fatakunu qada'an. Sembahyang itu jadi qada' in kanat alaihi faitah. Kalau dia ada sembahyang yang luput. Sembahyang itu boleh menjadi sembahyang qada' bagi sembahyang dulu, kalau dia ada tinggal sembahyang dulu. Dia sembahyang dia ijtihad, tiba-tiba dia selesai sembahyang, sembahyang tu tak masuk waktu zuhur lagi, kita dah sembahyang dah. Sembahyang itu boleh menggantikan sembahyang dulu kalau dia ada qada'. Sembahyang hari itu tak boleh sebab dah masuk waktu. Wa illa waqa'at nafilatan mutlaqah. Kalau tidak, sembahyang tadi dia jadi sembahyang sunat mutlaq. Sembahyang sunat mutlaq. Sembahyang sunat mutlaq. Jadi salah sembahyang kan. Dia salah sembahyang, jadi sembahyang tu sembahyang sunat mutlaq. Okey. Okey. Sembahyang sunat mutlaq. Yang kedua, idza waqa'at ba'da khurujil waqti.
Kalau sembahyang itu berlaku selepas keluar waktu, fatakunu qada'an li tilka solah, maka sembahyang itu menjadi qada' bagi sembahyang tersebut. Macam sebut tadilah. Sembahyang yang lepas pada waktu menjadi qada' bagi sembahyang tu. Okey. Yang seterusnya, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Syarat yang kedua menghadap kiblat. Yajibu istiqbalu ainil kiblah inda Syafi'iyah. Wajib menghadap diri kiblat. Kiblat tu Kaabah lah. Zat Kaabah itu. Wala yakfi istiqbalul jihati faqat. Tidak memadai menghadap arah sahaja. Alal mu'tamad, ataskan pandangan yang mu'tamad. Kita kena pastikan arah yang kita semayang tu kena kepada diri Kaabah tu. Tidak memada kata belah barat, Kaabah barat, kita pun hadap belah barat. Tapi tak kena kalau kita panjangkan arah itu, talikan kepada Kaabah, tak kena pada Kaabah. Tapi di arah Kaabah. Pada qaul mu'tamad, wajib kena kepada diri Kaabah tersebut. Itu qaul mu'tamad lah. Jadi pandangan yang tidak mu'tamadnya memada kalau arah tersebut masih arah kiblat lagi. Wal istiqbalu, menghadap itu imma an yakuna yaqinan. Menghadap boleh jadi menghadap dengan cara yakin. Idza lam yakun hunaka hailun, kalau tidak ada di sana penghalang, bainahu wa bainal Kaabah, antaranya dan antara Kaabah. Dia boleh nampak Kaabah, maka wajib dia kena hadap Kaabah dalam keadaan yakin. Au zannan, ataupun menghadap secara zon. Idza kana hunaka hailun, kalau di sana ada penghalang. Kaifiyatu istiqbalil qiblah lil musalli, cara menghadap kiblat bagi orang sembahyang. Idza kana qa'iman au qa'idan, kalau dia berdiri ataupun dia duduk, menghadap tu ialah bis sadri, dengan dada. Jadi dada tu yang menghadap kiblat. Idza kana muttaji'an, kalau dia berbaring mengiring, fabil wajhi was sadri, maka menghadap dengan muka dan juga dada. Wa idza kana mustalqiyan, kalau dia terlentang, fabil akhmasai qadamaihi wa wajhihi, maka dengan dua tapak kaki serta kepala. Faham tak? Kalau orang tu dia berbaring macam ni, maka menghadap kiblat ialah kaki dan juga kepala. Dia kena tinggikan kepala, letak bantal, kepala menghadap kiblat, kaki menghadap kiblat. Faham? Kalau mengiring, maknanya dada dan juga muka. Yajuzu tarku istiqbalil qiblah fi halatain. Boleh meninggal menghadap kiblat pada dua keadaan. Pertama, fi salati syiddatil khauf, pada sembahyang bersangatan takut. Sembahyang ketika berperang, itu solat syiddatul khauf. Ataupun sembahyang ketika kena kejar di buaya, kena kejar di harimau. Itu kita kena kejar, lari-lari masuk waktu kita pun sembahyang. Sembahyang kita tu boleh tidak menghadap kiblat. Yang kedua, fi nafilatis safaril mubah, pada sembahyang sunat ketika musafir yang harus. Sembahyang sunat je lah. Sembahyang atas kenderaan dibenarkan sembahyang sunat. Sembahyang fardu kita kena turun, kena duduk pada tempat yang makna mustaqil, yang tetap. Sembahyang atas kenderaan, atas motosikal, atas kereta, atas apa lagi, kapal terbang dan seumpamanya, atas bas, boleh. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Sawa'un akana safaran tawila, sama ada musafir yang panjang, am qasira, ataupun musafir pendek. Kita nak pergi ke bandar saja, kita naik motor, bismillahirrahmanirrahim, kita sembahyang sunat hajat contohnya. Bismillahirrahmanirrahim, start motor, hadap kiblat sekejap, lepas tu pusing. Pergi ke bandar. Jadi kita sembahyang atas motor. Dah baca macam biasa, nak rokok kita tundukkan sikit, nak sujud tunduk sikit lagi. Menghadap macam mana? Ikut jalan lah. Ikut jalan kita. Tak wajib dah menghadap kiblat ketika tu. Okay. Sembahyang dia atas kapal terbang. Sembahyang fardu atas kapal terbang, dia nak sembahyang macam biasa boleh. Kena cari tempat yang boleh dia qiyam. Ada kawasan belakang kapal terbang kan, kawasan-kawasan yang luas tu kan, boleh dia sembahyang macam biasa. Pastikan arah kiblat. Contoh kawasan belakang, tempat orang penyediaan makanan tu kan, ambil kawasan tu, tengok kiblat, sembahyang macam biasa. Sembahyang macam tu, kalau dia sembahyang cukup syarat dan rukunnya, turun kat bawah tak perlu qada. Kalau dia sembahyang atas kursi, dia turun bawah, dia kena qada balik lah. Sebab dia tidak menyempurnakan rukun dan syarat. Faham tak? Jadi kalau dia sembahyang atas kursi, dia turun balik dekat airport, dia kena qada balik. Kalau sembahyang sunat ada masalah.
Sembahyang sunat ada masalah. Sembahyang fardu dia kena sempurnakan rukun semampu boleh. Benda nak tanya? Tu, soalan tu. Lagi? Tak ada jadi musafir pendek pun sembahyang sunat boleh sembahyang atas kenderaan. Wa taratan yakunu masyian, kadang-kadang sembahyang secara berjalan. Sembahyang apa? Sembahyang sunat ni, bukan sembahyang fardu. Wa taratan yakunu rakiban, kadang-kadang secara menunggang. Okay. Yang pertama, fa idza kana masyian, kalau seorang tu sembahyang sunat dalam keadaan berjalan, yajibu istiqbalul qiblati fi arba'ati arkan. Wajib dia kena menghadap kiblat pada 4 rukun. Kalau sembahyang berjalan, dia berjalan contohnya kan. Dia berjalan, jadi mula-mula nak berjalan tu inda takbiratul ihram kena hadap kiblat dulu. Allahu akbar. Lepas tu boleh dia jalan ikut arah dia lah. Kemudian ketika rukuk, nak rukuk dia kena tengok kiblat, rukuk. Kemudian wasujud, ketika sujud, wal julus baina sajdatain, dan duduk antara dua sajdah, dua sujud. 4 keadaan. Takbiratul ihram, rukuk, sujud dan duduk antara 2 sujud. Tahiyat macam mana tahiyat? Tahiyat dengan jalan. Tahiyat dalam keadaan berjalan. Okay. Tak perlu ada kiblat lah. Yang kedua, wa idza kana rakiban, kalau dia menunggang, nak sembahyang sunat ketika menunggang kenderaan, yajibu istiqbalul qiblati fil ihram in sahula alaih. Wajib dia menghadap kiblat ketika ihram jika mudah. Kalau dia boleh turun ataupun boleh hadap kiblat masa mula-mula takbiratul ihram, maka dia buat. Turun motor sekejap, hadap kiblat, Allahu akbar, dia pun naik motor. Lepas tu tak ada masalah. Ikutlah arah mana yang nak pergi. Wa illa fala yajibul istiqbalu mutlaqan. Kalau tak mampu maka tidak wajib menghadap kiblat secara mutlak. Maratibu ma'rifatil kiblah. Martabat mengetahui kiblat pula. Pertama, bil yakin. Mengetahui kiblat dengan yakin. Binahwi ru'yatin lil kiblah, dengan seumpama melihat kiblat. Dia nampak Kaabah tu. Yang kedua, bi khabari siqatin an ilmi, dengan pemberitahuan orang yang siqah berdasarkan keyakinan. Ilmu tu makna yakin lah. Pakar falak ni kata kiblat ni belah ni. Yang ketiga, al-ijtihad bil busalah. Dia ijtihad dengan cara busalah. Busalah tu apa? Kompas. Au ghairi dhalik, atau seumpamanya, guna kompas ke, guna headset ke. Yang keempat, taklidul mujtahid. Dia taklid kepada orang yang ijtihad idza ajaza anil ijtihad, kalau dia tak mampu ijtihad. Jadi kalau masjid ni awak tahulah, tu yakinlah tu maknanya, sebab orang yang buat cek kiblat tu daripada pihak berkuasa. Dia tengoklah, dia telah tengok dan cek apa nama ni, kedudukan kiblat dengan betul. Kalau contohnya hostel ataupun hotel ataupun tempat-tempat tu, kena pastikan kiblat tu betul. Jadi aplikasi yang elok lah, yang antara tempat lah yang diberitahu oleh Dr. Roslan, pakar falak kat sini. Nama dia, awak tengok apa, guna apa? Easy Kiblat. Easy Kiblat. Boleh download lah dalam Play Store ke, Easy Kiblat. Ini dia punya peratusan hari tu sikit sangat. Jadi awak boleh tengok Easy Kiblat. Okey. Moleknya pastikan 2-3 device lah, supaya dapat memastikan. Kadang-kadang kalau headset awak masalah atau problem, dia tak boleh calibrate betul, calibration dia tak betul, jadi masalah juga. Jadi check 2-3 kali lah. Awak masuk hutang ke apa kan, nak berkemah ke mana, pastikan kiblat tu betul. Okey. Fa in tahayyara al-mujtahidu, jika tahayyara, pening oleh orang mujtahid. Orang mujtahid tu pening, macam apa? Mangkuling. Dia pening maksud apa? Dia tak tahu. Tengok handset kata macam ni, Android kata macam ni, Apple kata macam ni, Xiaomi kata macam ni. Jadi pun pening. Fa yusalli kaifa syaa, boleh dia semayang sebagaimana dia nak. Ijtihad lah, pilih mana yang sesuai. Wa yaqdi,
dan dia hendaklah qada baliklah sebab dia tidak pasti. Wa yajtahidu li kulli fardin, dan dia kena ijtihad pada setiap kali nak sembahyang. Fa in taghayyara ijtihaduhu, kalau ijtihadnya berubah, amila bitsani, dia beramal dengan ijtihad yang kedua, wala qada'a lil awal, dan tidak perlu qada bagi sembahyang pertama. Katakanlah sembahyang zuhur dia menghadap belah ni. Nanti nak sembahyang asar, dia ijtihad lagi, rasanya kiblat belah ni lah. Dia ijtihad, kena ijtihad semula tu. Ijtihad yang kedua menghadap belah ni. Ijtihad yang pertama tu sembahyang tak perlu qada dah. Malah tak perlu qada. Ijtihad pertama sah, ijtihad kedua pun sah. Asy-syartu tsalitsu, syarat yang ketiga, at-taharatu 'anil hadatsaini, suci daripada dua hadas. Falau shalla biduni taharatin, kalau seorang tu sembahyang tanpa taharah, walau nasian, walaupun dalam keadaan lupa. Dia lupa. Rupanya lepas masuk keluar tandas tadi dia tak ambil wuduk. Dia sembahyang macam elok-elok je. Jadi imam lagi. Siap baca wirid lagi. Jadi imam. Tiba-tiba lepas habis sembahyang baru teringat. Dia tak ambil wuduk. Jawapannya lam tasihha, tidak sah sembahyang. Wa yusabu ala qasdihi faqat, dan dapat pahala atas qasad saja. Qasad dia dapatlah pahala. Wala ala fi'lihi, perbuatannya tidak dikira sebab apa? Perbuatan tidak sah. Kama yusabu ala qiraatil Quran, sebagaimana dia diberi pahala baca Quran. Baca Quran dapat pahala sebab apa? Sebab baca Quran tak syarat taharah. Illa idza kana junuban, kecuali berjunub. Makmum sah. Sebab hadas ini ialah perkara yang tersembunyi, yang mana kalau tok imam tu berhadas, makmum tak tahu tok imam berhadas, lepas daripada selesai tu baru makmum tahu atau tok imam beritahu, makanya sembahyang makmum sah, tak perlu qada. Yang kena qada je ialah sembahyang tok imam je. Sembahyang tok imam dan makmum masbuk. Makmum masbuk yang rakaat ikut imam, yang imam ganti Fatihah, dia kena tambah satu rakaat. Okey, kena tambah satu rakaat. Makmum, sembahyang makmum hak selalu selesai. Sebab makmum sembahyang dia sah. Dia tak sah ikut imam yang ada najis yang jelas. Tapi kalau imam berhadas, dia tidak tahu, maka solat makmum dikira sah. Tok imam seoranglah kena qada. Asy-syartu rabi'u, boleh? Faham tak? Faham tak ni? Asy-syartu rabi'u, syarat yang keempat, at-taharatu 'anil najasati, suci daripada najis, fi thawbi, pada pakaian, wal badani, badan, wal makan dan tempat. Okey, apa itu pakaian? Huwal malbusu, apa yang dipakai, wal mahmulu, apa yang ditanggung, wa illam yataharrak bi harakatihi, walaupun yang dia tidak bergerak dengan geraknya. Dia pakai pakaian. Pakaian ni bukan dia pakai saja yang dia tanggung. Contoh dia sembahyang, dia bawa apa? Dia pakai beg. Beg tu dikira pakaian dia. Dalam beg tu ada tikus mati 3 ekor. Maknanya sembahyang dia sah tak? Tak, sebab menanggung najis. Saya tak pakai. Betul, bukan pakaian maksud, bukan yang pakai saja tu. Wal mahmul, yang dia tanggung. Ataupun yang bersambung dengan badan dia. Dia sembahyang, serbannya ekor 100 meter. 100 meter ekor serban dia. Maknanya kalau serban dia bergerak, lam yataharrak bi harakati. Kalau dia bergerak, serban ni kerana panjang sangat, serban hujung tu tak bergerak pun. Tapi di sana ada najis. Hujung tali serbannya ada najis, maka dia dikira menanggung najis. Okey. Al-badan, badan tu apa? Zahiru badanil musalli, zahir luaran badan orang sembahyang. Wa yashmulu dakhilal anfi, termasuklah dalam hidung, wal fami, dalam mulut, wal ain, dan dalam mata. Makna kalau hidung berdarah, hidung berdarah sebelum sembahyang, dia kena basuh lah. Tak. Mulut dia ada najis, dia kena basuh lah. Kalau keluar tengah sembahyang tak apa. Yang seterusnya, kalau keluar dengan sikit lah, atau keluar dengan apa nama ni, bukan dengan sengaja. Yang seterusnya, al-makan. Huwa alladhi yulaki athna'a salatihi, iaitu yang bersentuhan ketika tengah sembahyang. Tempat sembahyang ni makna kawasan yang bersentuh dengan kita masa tengah sembahyang. Kalau kita sembahyang, biasa kan,
Tengok-tengok nak sujud ada tak cicak kan? Tak cicak atas sejadah. Sah tak semayang kita? Boleh semayang tak? Kita nak sujud, tiba-tiba kita perhati ada tak cicak atas sejadah. Boleh semayang tak? Sah tak semayang kita? Macam mana? Jawapannya sah tak? Sah. Macam mana jadi sah tu? Tolak tak cicak? Jadi kalau dia tidak bersentuh dengan badan kita, maka tidak batal. Sebab itu dia kata tempat tu ialah yang bersentuh dengan kita. Jadi jangan kita sujud atas tak cicak. Tahu dah tak cicak ada kan? Sujud atas dia juga. Batal. Pergi depan sikit ataupun belakangkan sikit. Jangan tolak dengan tangan tak cicak. Kita pun stick. Stick tak cicak. Tahu buat setuh tahi tu. Batal. Jadi jangan biarkan ni duduk bawah kita ke atas badan kita. Tak apa. Jadi kawasan tu ialah yang bersentuhan dengan badan kita. Alladhi yubashiru thawbahu, yang bersentuhan dengan pakaian, wa badanahu, dan badannya. Masailu fit taharati anin najasati, masalah-masalah yang berkaitan suci daripada najis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okay, ada soalan? Ada pertanyaan? Cicak tu najis yang jatuh atas baju, kalau kering kita kena buang dia. Buang dengan cara kita buat macam ni lah, jangan sentuh dia. Kalau dia hilang dengan segera, semayang kita boleh teruskan. Kalau basah, dia kena berhenti semayang, basuh lah. Semayang basuh lah. Lagi? Ada soalan nak ni? Mengatuk belaka ni, tak semangat je. Tak ada Orang lelaki ada soalan tak? Tak ada. Wallahu ta'ala a'lam.